Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam pembelajaran pada kali ini, mata pelajaran pendidikan Islam, bidang ibadah, tajuk bersuci daripada hadas, siri yang pertama, tahun 3. Sebelum kita memulakan pembelajaran, marilah sama-sama kita menadah tangan dan mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulakan pelajaran terlebih dahulu, murid-murid dan para penonton sekalian, untuk mengetahui apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini. Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat yang pertamanya, menyatakan maksud hadas dan pembahagiannya. Yang kedua, menyatakan hukum bersuci daripada hadas besar berdasarkan dalil naqli. Yang ketiga, menjelaskan perkara-perkara yang menyebabkan berhadas besar. Dan yang keempat, menjelaskan perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Diharapkan kepada semua murid-murid dapat menguasai keempat-empat objektif pembelajaran kita pada kali ini. Baik, seterusnya kita lihat kepada maksud hadas. Apakah yang dimaksudkan dengan hadas? Hadas ialah kekotoran maknawi pada diri seseorang yang menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Contoh, solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran. Okey? Itu yang dimaksudkan dengan hadas. Apa dia hadas? Kekotoran. Kekotoran adalah suatu perkara yang tidak dapat dirasai dengan panca indera kita. Maknawi seperti apa? Hadas besar ataupun hadas kecil. Pada diri seseorang Muslim, orang Islam, yang menghalang sahnya ibadat yang disyaratkan bersuci. Contoh solat. Okey, maknanya ibadat solat, tawaf dan menyentuh Al-Quran ini mestilah seseorang itu dalam keadaan dia sudah suci daripada hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Okay, baik, seterusnya kita lihat pula kepada pembahagian hadas. Pembahagian hadas ini terbahagi kepada dua, iaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar, cara bersuci ialah dengan mandi wajib, dan hadas kecil, cara bersuci adalah dengan berwudu ataupun mengambil air sembahyang. Dua perkara yang berbeza dari segi cara penyucian hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar, cara bersucinya adalah dengan mandi wajib, dan hadas kecil dengan cara mengambil wuduk ataupun air sembahyang. Ada dua kategori hadas. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada hukum bersuci. Hukum bersuci daripada hadas ialah wajib. Adalah wajib. Dalil daripada suratul Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Maksudnya, jika kamu berjunub, maka bersucilah. Itu perintah daripada Allah Subhanahu wa taala
jika seseorang itu berjunub, maka dia hendaklah bersuci daripada hadas tersebut bagi membolehkan dia untuk menunaikan ibadah-ibadah yang disyaratkan untuk bersuci. Baik, seterusnya kita lihat kepada sebab berhadas besar. Ada sebab-sebab berhadas besar. Yang pertama, keluar mani. Keluar mani iaitu bagaimana keluar mani itu apabila seseorang itu telah mencapai tahap syahwatnya. Maka keluar mani. Apabila keluar mani, maka seseorang itu perlu mengangkat hadas besar. Sebab yang kedua, bersetubuh. Bersetubuh ini perhubungan jenis di antara suami dan isteri, kan? Yang bukan suami isteri tidak dikira bersetubuh, tapi itu dikira sebagai berzina. Zina itu adalah sesuatu perbuatan yang diharamkan. Okey, seterusnya kita lihat sebab yang ketiga iaitu keluarnya haid. Haid adalah darah yang keluar daripada rahim wanita yang sihat tubuh badannya yang sudah baligh. Ya, keluarnya darah haid ini. Panjang darah haid adalah maksimumnya 15 hari. Ada setengah wanita dia keluar 7 hari, ada setengah keluar 10 hari, ada setengah keluar 14 hari, kan? Bermacam-macam keadaannya, tapi maksimum yang dikira darah haid itu adalah 15 hari sahaja. Baik, sebab yang keempat iaitu mati. Mati itu orang yang memandikan jenazah itu dia mandi dengan cara mandi hadas besar. Okey, mandi wajib. Dengan cara mandi wajib, kecuali orang yang mati syahid dia tidak dimandikan, terus dikafankan dan disolatkan. Ingat, mati juga sebagai hadas besar, maka dia perlu mandi dengan mandi wajib. Baik, seterusnya yang kelima, wiladah. Apa itu wiladah? Wiladah adalah darah yang keluar semasa melahirkan bayi. Darah yang keluar bersama dengan bayi itu dikira sebagai darah wiladah. Okey? Darah yang keluar bersama dengan bayi. Okey, dan yang terakhir yang keenam adalah darah nifas. Darah nifas ni darah yang keluar selepas melahirkan bayi, selepas melahirkan anak. Maknanya keesokan hari ke, kan? Contohnya kalau bersalin pagi, malam nanti keluar darah. Itu yang dikira sebagai darah nifas, ya. Darah nifas. Itu antara 6 sebab yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar. Sekiranya berlaku kepada seseorang, maka hendaklah menyucikannya dengan cara mandi wajib. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Ada perkara-perkara yang dilarang ketika berhadas besar. Baik, apakah perkara tersebut? Yang pertamanya adalah membaca Al-Quran. Seseorang yang berhadas besar, dia tidak boleh membaca ataupun menyentuh Al-Quran. Okey? Yang kedua, menunaikan solat. Dia juga tidak boleh solat selagi mana ia tidak mandi wajib. Yang ketiga, memegang Al-Quran. Memegang ataupun menyentuh Al-Quran pun adalah dilarang ketika seseorang itu berhadas besar. Dan yang keempat adalah tawaf di Baitillah, di Kaabah. Juga tidak boleh tawaf seseorang yang dalam keadaan berhadas besar sehingga ia mandi wajib. Barulah diharuskan untuk dia tawaf di Baitillah, di Kaabah, di Makkah. Okay, itu saja berkaitan dengan perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Maka setakat itu saja pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Murabbidin dan tekan loceng notification
untuk mendapatkan video-video yang terbaru daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton dan jumpa lagi di video yang akan datang insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.